Apa khabar Cik Bohan? Alhamdulillah, saya sehat je. Okey. Boleh perkenalkan diri anda kepada para penonton kita? Saya Bolhan bin Haji Basah. Saya berasal dari Kampung Pinang, Kota Semerahan dan mula berhijrah ke Miri apabila saya ditawarkan jawatan sebagai jurufoto di Jabatan Tanah dan Survey Miri. Saya mula berhijrah ke Miri tahun 1993 dan berkhidmat sebagai jurufoto di Jabatan Tanah sehingga tahun 2009. Okey. Tahun 2009 saya bertukar ke Jabatan Penerangan Malaysia sebagai jurufoto di Jabatan Penerangan Malaysia, dan saya ditugaskan di Ibu Pejabat di Kuching selama 4 tahun dan akhirnya saya boleh balik sini lagi, berhijrah ke sini ke Jabatan Penerangan Daerah Miri sehingga sekarang. Okey. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Encik, seperti sudah berkahwin ke? Saya dah kahwin, dah ada 2 orang anak, puteri lah. Dua puteri. Yang seorang tu sekarang sedang menuntut di UIA di Kuantan. Yang seorang lagi masih menuntut di SMK St. Joseph Miri. Okey. Bagaimana pula dengan maklumat lain seperti Adik-beradik. adik-beradik? Saya adalah anak kedua bungsu daripada 6 orang adik-beradik, dan yang semua mereka di Kuching lah sekarang ni. Saya je yang tetap di sini. Dah mau starting ke Miri? Dah bermasa di Miri, dah lebih daripada separuh umur di Miri. Dari mula-mula saya berkhidmat tahun 1993 hingga sekarang. Bermakna saya dah lebih daripada separuh umur saya di Miri. Ini memang hobi saya dari kecil. Memang saya dari masih kecil memang saya minat sangat dengan melukis. Dan sehingga kadang-kadang saya pun dimarah oleh orang tu, apa asyik conteng. Habis kadang-kadang buku latihan pun kena conteng. Kadang-kadang tu lah, zaman tu memang hobi ni memang dari dulu lah, dari kecil sampai besar sampai sekarang. Saya pernah memohon jawatan sebagai pereka juga, tapi mungkin rezeki saya pada bidang foto. Foto ni lebih kurang yang kedua lah minat saya. Yang utama saya memang melukis. Memang saya minat melukis. Tapi buat masa sekarang jawatan saya sebagai jurufoto, memang jurufoto lah yang utama lah, tapi hobi tu diteruskan sampai sekarang. Okey. Kalau kita lihat jurufoto dan artis memang tidak jauh berbeza lah. Medium dia sama, menggunakan gambar melukis, melukis. Kata orang jurufoto ni pun melukis juga, tapi melukis menggunakan cahaya. Betul. Jadi pelukis ni dia melukis menggunakan warna. Tu je beza dia, tapi sama. Tanpa cahaya tak ada fotografi. Macam tanpa warna pun tak ada lukisan. Itulah tadi maklumat sedikit tentang artis undangan kita pada hari ini, iaitu Encik Bolhan bin Haji Basah. Jom sama-sama kita saksikan antara koleksi lukisan yang dihasilkan oleh beliau. Inilah di antara hasil karya saya yang berbentuk hitam putih, yang daripada pensel lah, medium dia pensel. Ada yang gunakan cakul, yang gelap ni kita gunakan cangki cangkul, iaitu sejenis cakul yang berbentuk keras plastik lah, mudah digunakan. Yang ni kita guna pensel daripada pensel H, HB, 2B sehingga ke 8B ataupun pensel EE. Yang ni kita gunakan serbuk karbon powder, campur pensel lah, sama yang macam yang ni. Dan ada satu lukisan saya yang saya tak sempat letak sini, tempat ni tertutup sikit. Lukisan yang satu tu, lukisan ni kita gunakan teknik guna pen, ball pen dengan pensel EE. Dia agak kasar sikit, tapi saya suka sangat dengan cara ni lah, cara lukisan bentuk macam ni. Dia lebih nampak kontras, dia lebih terang lah perbandingan yang guna pensel yang lebih lembut. Macam ni yang lebih lembut dia guna pensel, yang lebih gelap macam ni kita lebih kepada
cakul cangki cakul lah nama dia. Okey, seterusnya saya perkenalkan ni adalah medium akrilik. Lukisan ni ialah seekor harimau bintang. Dilukis mengambil masa dalam lebih kurang 3-4 hari dah dalam satu lukisan. Kalau maksudnya 3-4 hari itu kalau saya tak bekerja. Kalau masa saya bekerja, saya curi-curi lukis pada malam, mungkin dia makan masa seminggu lah untuk satu lukisan macam ni. Depend lah dengan kedetailan dia. Ni untuk seterusnya macam ni. Gambar Abah, gambar PM kesayangan kita semua. Ni cepat sikit. Ni saya siapkan masa 2 hari. Sehari setengah lah kalau concentrate 7 minggu saya lukis. Dan yang agak susah yang satu ni. Perempuan tua ni, old lady. Ni saya rasa dalam akrilik ni yang rumit jugalah untuk saya buat, mengambil masa hampir seminggu buat, sebab dia banyak kedutan dia. Kita kena buat satu persatu. Old lady ni saya dapat idea daripada foto yang saya tengok dalam Pinterest. Jadi dalam Pinterest tu dia banyak foto-foto klasik lah, macam perempuan tua yang berkedut. Dia nampak seni lah bagi saya. Dia foto tu terlalu seni sehingga menarik minat saya untuk memotretkan gambar tu melalui lukisan. Yang ni 3 ekor kuda berlari. Ni saya ambil idea pun sama dari Pinterest. Bila saya tengok kuda ni menarik minat saya lah. Dia macam ada unsur seni lah. Memang cara dia berlari apa semua memang menarik bagi saya untuk dijadikan satu subjek lukisan. Seterusnya lukisan burung kenyalang. Burung kenyalang ni adalah lambang negeri Sarawak. Jadi saya memang tertarik jugalah, memandangkan burung ni adalah salah seekor burung yang terindah lah, tercantik di Sarawak ni. Jadi ini pun saya pilih untuk dipotretkan. Dan seterusnya yang ni konsep dia lain sikit. Yang ni lebih dikenali sebagai naif art. Dipermodernkan lah sikit. Dia tak 100% naif. Dia diserapkan unsur-unsur realistik sikit lah. Tapi konsep dia asal dia naif. Memandangkan naif ni adalah satu seni lukis yang dikatakan daripada lukisan daripada budak-budak. Lukisan pemikiran budak-budak. Tapi dilukis oleh orang dewasa. Ni naif. Naif art cuma diperbaharui lah. Dia ada satu macam ton-ton cahaya, dia nampak realistik sikit, tapi konsep dia yang sebenar adalah naif. Yang ni sekarang saya nak perkenalkan koi, 9 koi. 9 koi ni lebih diminati oleh orang-orang Cina, memandangkan ikan koi dan kuda tu kan dia membawa tuah bagi orang-orang Cina. Sekarang saya nak perkenalkan lukisan seterusnya, Tusan Cliff. Ni saya rasa lukisan ni yang paling saya hargai sekarang ni, sebab Tusan Cliff ni yang sebenarnya telah runtuh, dah tak ada lagi dah sekarang. Ni saya lukis sebagai memori untuk kenangan kepada Tusan Cliff, satu memorial lah, satu tempat yang terindah yang pernah wujud di Pantai Tusan. Sayangnya sekarang ni dah tak ada lagi, dah musnah kerana hakisatnya. Saya nak perkenalkan ni lukisan harimau di sebalik bambu ni. Ni lukisan ni saya inspirasikan daripada foto juga. Saya tengok dia menarik lah, dia terkeluar dari celahan buluh. Dia nampak macam hidup lah. Jadi ni antara koleksi kesayangan saya juga. Dia medium dia sama. Dia adalah acrylic on canvas. Dilukis mengambil masa hampir seminggu juga. Dan saiz dia sama dengan yang tadi, 60 x 80 cm.
Seterusnya ni dia saya perkenalkan ni kira lukisan hulu parang ilang. Hulu parang ilang ni ini adalah satu macam dari hasil dari negeri Sarawak atau Borneo. Ni rasanya daripada kaum orang Ulu lah, parang ilang orang Ulu. Dia berbuat daripada tanduk ataupun tulang. Selain daripada tu ada satu lagi. Ni sama, ni ulu parang ilang juga, tapi ni diperbuat daripada kayu. Ni pun amat menarik lah bagi saya, sebab tu saya jadikan dia salah satu antara subjek-subjek lukisan saya yang untuk diperkenalkan motif Sarawak. Pada lukisan pensel hitam putih seperti yang saya tunjukkan pertama-tama tadi kan, saya juga ada melukis potret dalam bentuk warna. Medium dia watercolor atas kertas. Ni gambar yang amat berhormat Ketua Menteri kita, Abang Jo. Dan ini mantan Ketua Menteri kita, Allahyarham Tok Nan, yang sangat kita kasihi. Saya rasa kalau di Sarawak memang semua orang terlalu menyayangi beliau ni. Ni medium dia sama. Dia adalah watercolor atas kertas. Dan dari segi kesukaran melukis, saya rasa dia lebih lambat lah daripada akrilik. Memandangkan watercolor ni kita tak boleh silap, kita tak boleh padam. Lukisan mesti betul. Kalau silap, bermakna dia silap, kita tak boleh padam. Dia kena buat layer by layer, nipis sehingga jadi macam ni. Berlainan dengan akrilik. Akrilik kalau kita silap, kita boleh tindih dengan warna lain, dia boleh hilang dan mudah sikit lah akrilik berbanding dengan watercolor. Tapi saya minatlah untuk menggunakan watercolor untuk potret. Lebih nampak seni lah bagi saya. Selain daripada tu, saya juga melukis potret menggunakan medium akrilik. Selain daripada pensel, watercolor. Sebagai contoh, kita tengok gambar mantan Perdana Menteri kita di sebelah. Ni gambar mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ni kita gunakan medium akrilik on canvas. Saya rasa penggunaan akrilik ni jauh lebih mudah daripada watercolor kalau dalam pembentukan potret. Antaranya yang tu gambar tu. Okey. Gambar ni gambar orang tua isap rokok ni. Tu akrilik juga. Gambar ni dia kesenian dia pada wajah yang berkedut-kedut, lepas tu kepulan asap. Tu bagi saya tu satu seni lah, dari cahaya dari belakang, cahaya dari depan, menjadikan wajah dia nampak klasik lah. Dan di sebelah ni gambar yang amat berhormat TYT kita yang di Pertuan Negeri Sarawak, Pak Henry Taib dan isteri. Gambar ni sebenarnya belum siap lagi dan masih lagi dalam proses pembuatan. Sebab tu saya tak masukkan dia dalam senarai antara yang saya nak pamer lah, sebab dia belum siap lagi. InsyaAllah kalau dah siap, saya akan buat dalam pameran juga. Dan seterusnya, ini salah satu dia gambar potret menggunakan medium campuran. Ini gambar bapak ontua saya. Wajah saya gunakan medium watercolor. Manakala background dia yang gelap segitu, kita gunakan akrilik. Ini campuran watercolor dan akrilik. Okey, sekarang ni kita saksikan Encik Burhan menyiapkan salah satu lukisan beliau, iaitu bangunan Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey, Encik Burhan, boleh terangkan sedikit color apa yang Encik Burhan gunakan? Yang ni saya gunakan akrilik. Jadi bahasa ni saya gunakan jenama buat masa sekarang, saya campur-campur lah. Ada yang saya gunakan jenis brand Alpa akrilik, ini buatan Korea. Dan ada juga saya gunakan yang Meris macam ni lah, made in China. Memandangkan di Miri ni memang agak susah lah nak dapat bekalan warna apa semua. Sekarang ni kita dapat bekalan warna daripada Sanpah aja.
Itu pun sampah ni dia tak apa lengkap, dia hanya ada akrilik yang jenis ni je, yang meris ni. Hanya ni yang ada dekat sampah. Oh. Untuk bekalan warna lain, Roni, Windsor apa semua, dulu saya ambil dari Teknografik Miri, sekarang Teknografik pun dah tutup. Jadi kita bergantung kepada sampah dan selebihnya kita order dari Kuching ataupun kita dapatkan dari Shopee ataupun Okey. Sebagai penutupan program kita, apakah pendapat ataupun harapan yang dikongsikan bersama penonton kita? Ya, terima kasih. Pada pendapat saya, program macam ni, iaitu program seni, pameran seni artis wilayah utara Sarawak ni amat baik sekali dan bagus untuk diteruskan sampai bila-bila bagi saya lah, memandangkan ini memberi ruang kepada kita untuk memperkenalkan artis-artis yang macam saya, orang lain lah yang tak berapa dikenali, tak apa menonjol. Jadi dengan adanya pameran nanti akan memberi ruang kepada kita untuk menonjolkan hasil-hasil karya kita. Memandangkan macam saya bukan seorang pelukis sepenuh masa, saya adalah seorang penjawat awam dan saya gunakan ruang yang ada. Saya hanya melukis pada masa hujung minggu atau waktu saya ambil cuti. Jadi dengan adanya program ni, dia boleh meningkatkan lagi karya seni pelukis macam kita orang ni lah, pelukis yang bukan sepenuh masa. Dan harapan saya agar program-program macam ni diteruskan sampai bila-bila untuk membangunkan lagi pelukis-pelukis yang berada di wilayah utara Sarawak. Memandangkan wilayah utara Sarawak ni pelukisnya agak kurang sikit berbanding dengan tempat lain. Contohnya di Semenanjung, di Kuching. Di Kuching dia ada persatuan dia sendiri. Contohnya Persatuan Seni Lukis Naif Senaga. Saya pun salah seorang daripada ahli Persatuan Seni Lukis Naif Sarawak. Saya pernah mengikuti pameran di sana dan hasil lukisan saya pernah dibeli oleh YB Rubiah Wang. Oh, okey. Dan saya berpendapat program ni memang baguslah. Pandangan saya memang harus diteruskan untuk memajukan pelukis-pelukis tempatan di kita, wilayah kita ni, wilayah utara Sarawak. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dan semoga berjumpa lagi.